Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 2, bidang ibadah unit 1. Tajuknya Diriku Bersih. Boleh rujuk buku teks muka surat 73 hingga 76. Objektif pembelajaran hari ini ialah menyenaraikan alat beristinja selain daripada air, menjelaskan ciri-ciri alat beristinja, menjelaskan syarat-syarat beristinja selain air, menghuraikan cara-cara beristinja selain air dan menganalisis kepentingan beristinja selain air. Mari ulang kaji. Masihkah kamu ingat apa itu istinja? Ya, istinja ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar dari kubul dan dubur dengan menggunakan air atau benda kesat atau kedua-duanya sekali. Apakah alat-alat yang kita gunakan untuk beristinja? Ya, kita gunakan air untuk membersihkan diri setelah membuang air kecil atau air besar. Tapi, bagaimana jika tiada air? Okey, alat untuk beristinja selain air ialah seperti berikut. Kita boleh gunakan benda-benda ini untuk beristinja. Apa dia alat-alat tersebut? Yang pertama, kulit kayu. Kedua, kertas. Ketiga, batu. Keempat, daun kering. Kelima, tisu. Dan yang keenam, kain. Inilah alat-alat yang kita boleh gunakan untuk beristinja jika tiada air. Tapi jika ada air, lebih baik kita gunakan air mutlak untuk beristinja. Sekarang kita lihat pula ciri-ciri alat beristinja. Apakah ciri-ciri alat yang kita boleh gunakan untuk beristinja? Yang pertama ialah benda kesat. Benda tersebut mestilah kesat seperti batu, kertas dan kain. Yang kedua, bukan benda yang dimuliakan. Contohnya makanan. Kita tidak boleh gunakan makanan untuk beristinja. Contohnya roti sandwich. Kita tidak boleh gunakan roti sandwich untuk beristinja. Ketiga, benda tersebut mestilah bersih dan suci. Bukannya benda-benda yang kotor seperti najis ataupun darah. Dan yang keempat, benda itu mestilah boleh menghilangkan najis. Bukanlah benda-benda yang licin seperti plastik ataupun kaca. Apakah syarat-syarat beristinja menggunakan alat-alat selain daripada air? Yang pertama, najis tidak beralih dari tempat asal. Maksudnya dari kubul ataupun dubur. Dan yang kedua, najis itu belum kering. Sekarang kita lihat cara-cara untuk beristinja. Ada 3 langkah. Langkah pertama, sapu kubul dan dubur dengan benda kesat. Contohnya dalam gambar ini, dia menggunakan batu. Langkah kedua, sapu dengan 3 kali sapuan ataupun gunakan 3 biji batu. Seperti contoh dalam gambar ini. Langkah ketiga, setiap sapuan menggunakan benda kesat yang baharu. Kita tidak boleh gunakan benda yang sama ataupun permukaan yang sama untuk beristinja. Apakah kepentingan beristinja selain menggunakan air? Yang pertama, ia mudah didapati. Sekiranya tidak ada air, kita boleh menggunakan benda-benda kesat tadi untuk beristinja kerana ia senang untuk didapati. Dan yang kedua, sebagai pilihan selain air. Jika tiada air, kita boleh beristinja menggunakan benda-benda kesat tadi. Baiklah, selesai pelajaran kita hari ini. Semoga kamu dapat memahami tajuk ini dengan baik.